Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borakkan dengan korang semua tentang manga One Piece chapter 1058. Di mana dalam chapter 1058 ni, banyak benda yang jadilah, which is this is one of the best chapter yang saya baca buat masa ini. Dan memang banyak benda lah saya nak borak dengan korang. So kepada siapa-siapa yang masih lagi belum tengok reaction saya kepada One Piece chapter 1058 ini, korang boleh check video reaction tu lah kat bawah. Bukan kat bawah lah, korang carilah video tu, ada, korang just tekan ID Studio punya channel tu and then bawah video ni lah. So korang boleh tengok lah reaction saya dekat dalam YouTube ni lah. Okay, so kepada siapa-siapa yang masih lagi tak faham dengan konsep video saya ni, video saya ni adalah video yang tak ada edit, tak ada gambar, tak ada lagu. Analisis review saya memang macam ni. Kepada siapa-siapa yang masih lagi belum familiar, kenapa saya tak letak macam tu, saya dah pernah explain dulu dekat video yang lepas, so saya tak nak ulang lagi lah. Jadi video ni macam ala-ala podcast ataupun live lah macam tu. So korang boleh dengar je lah, korang boleh buat aktiviti korang sambil korang dengar apa yang saya nak cakap ni. Alright, so saya nak cakap sebelum saya nak cerita dengan korang apa yang berlaku dekat 1058, di mana saya rasa korang kena tengok video ni sampai habis lah, sebab ada something yang saya nak bagi tahu kat korang. Surprise, taklah surprise, saya dah pernah cakap pasal benda ni, tapi saya nak announce benda tu kat sini dalam video hari ni. So saya tak tahu minit ke berapa, sebab benda ni tak diedit. So mungkin saya akan buat di tengah-tengah, mungkin saya akan buat di penghabisan lah, dekat video ni punya penutup nanti. So korang just nantikan lah, di mana saya nak announce tentang nak pergi tengok One Piece Film Red bersama-sama dengan nakama One Piece, ladies and gentlemen, iaitu dengan kita orang lah, which is One Piece YouTuber Malaysia. Ada saya, ada Wibro, ada Pim, ada Kimi, Faiz di studio, semua ada lah. So nanti saya akan explain benda tu dalam video kali ni. Jadi kena tunggulah. Kena tunggulah. Saya pun tak tahu saya akan cerita dekat pertengahan ke dekat penutup ke apa ke, tapi dalam video kali ni. So, minta maaf. So, ladies and gentlemen, jom kita start dengan One Piece chapter 1058. So, bila kita tengok chapter 1058 ni, first benda yang kita dapat tengok adalah cover page, di mana kita dapat tengok Shizue nak join Germa Double Six, guys. Okay, so kalau Caesar join Germa Double Six, dalam pasukan Germa itu sendiri dah ada dua saintis yang hebat, Judge dan juga Caesar. Dan dekat sini juga dah confirm lah sebenarnya yang Caesar dia memang tak boleh escape daripada Whole Cake Island. Sebab last kita tengok dia yang dekat storyline, dia nak keluar daripada Whole Cake Island lah, di mana dia nak bebas. Dia dah bebas dah pun. Dan kita juga dapat tengok yang dia babai kat Mugiwara semua tu kan. And then kita tak tahu apa-apa pasal dia. Sekarang baru kita dapat tengok balik lah, di mana dia memang tak boleh keluar daripada Whole Cake Island. Dan sekarang ni dia nak ikut Germa. Dia nak Germa bawa dia keluar daripada situ. So adakah dia akan sertai Germa? Kita tunggu the next cover story lah. Alright guys, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam chapternya lah, di mana kita dapat tengok apa yang berlaku selepas pasukan Straw Hat Pirate telah pun keluar daripada negara Wano dengan cara yang tak berapa elok, di mana cara yang cara yang macam tu lah, di mana dia orang terjun je air terjun tu. Boleh lah. Kalau tak faham, kena tengok chapter 1057 lah, baru korang faham. So Nami memang betul-betul marah dekat Luffy, and dia kurung Luffy dalam cage. Dan ini recap balik kali pertama diorang berjumpa. Bukan kali pertama, tapi kali pertama, boleh dikata macam kali pertama lah, di mana time yang dengan Buggy tu dekat Orange Town tu. Kan Nami bawa Luffy berjumpa Buggy dalam cage juga. So ini macam recall balik lah, ladies and gentlemen. Okay, so kita dapat tengok yang Nami memang betul-betul marah. Dan kita dapat tengok kru punya interaction lah, di mana Jinbei kali pertama berinteraksi dengan pasukan Mugiwara dalam satu team, officially sebagai Straw Hat member, di mana dia gelak-gelak lah dengan apa yang Luffy buat tu, tapi dia tak tahu benda itu lepas-lepas ni pun akan jadi lagi. Dan kita dapat tengok Nami betul-betul marah. Dan bila Nami marah kat Luffy tu, Jinbei dia cakap Haoshoku Haki. So dekat sini lah yang buatkan fans macam tertanya-tanya, adakah Nami mengeluarkan Haoshoku Haki? Jawapannya tak lah. Nami keluarkan aura yang lebih kuat daripada Haoshoku Haki, guys. Kita tahulah, kalau peminat One Piece ni, kita tahu Nami tu macam mana. Okay, kita tahu Nami tu macam mana. And itu bukan Haoshoku Haki lah. Okay,
Dan interaction kru pasukan Mugiwara ni memang best. Kita dah lama nak tengok benda ni, and kita dapat lah tengok dalam chapter kali ni. Kita dapat tengok yang diorang bagi tahu dekat Jinbei yang Nami memang jenis macam tu, suka marah macam tu, so kau kena berhati-hati semualah. Dia cakap kat Jinbei macam tu. And diorang tengah-tengah cinta pasal Nami marah Luffy semua tu, tiba-tiba News Koko punya burung tu datang ke kapal mereka, dan Robin ambil sesuatu daripada News Koko tu lah, iaitu of course lah surat khabar, dan dia bagi macam duit kalau tak silap saya. Dalam chapter kali ni dia tak bagi duit, dia macam dia buat macam tu dekat burung tu kan. So kita dapat tahu yang Robin cakap bounty mereka telah pun dinaikkan. Bounty mereka yang baru dah tiba. So inilah dia momen yang buatkan ramai orang gembira, di mana kita dapat tengok lah finally bounty Straw Hat Pirate after Wano. Dan to be honest, saya dah borak benda ni dengan Webro. Korang boleh check video tu, dah keluar dah pun video tu. Korang boleh check dekat channel Webro, di mana kita orang borakkan pasal Wanted ni. Apa pendapat kita orang tentang Wanted poster lah pula, nilai buruan Straw Hat Pirate itu sendiri. So kita mulakan dulu dengan Chopper lah, sebab kita dapat tengok Chopper dulu lah. Chopper last kita tahu 100 berry, dan sekarang ni ada increase, ada penaikan, ada tambahannya ladies and gentlemen, di mana sekarang ni Chopper bernilai 1000 berry. 1000 je guys, 1000, bukannya 100,000, 10,000, bukan 1000 berry guys. So Oda masih lagi kekalkan dengan troll dia, which is Chopper ni adalah pet dia. Dan saya tahu ramai orang predict yang Chopper dah tak kena troll sebabkan role dia dekat Whole Cake Island Wano, dekat Wano guys, dekat Wano, di mana dia curekan Oni Ice Virus, lawan go one on one dengan Queen, walaupun dia technically dia tak berjaya kalahkan Queen, tapi still dia go one on one dengan salah seorang daripada Commander Beast Pirate. Dan ramai orang memang expect yang bukannya troll dah, tapi Oda apa dia tu, dia troll lagi, di mana dia bagi 1000. So kalau saya sendiri personally, saya macam kalau Oda bagi 10,000 pun saya okey lah, tapi 1000 ni macam masih lagi dengan troll tu lah. Dan kemudiannya kita dapat tengok Nami dan juga Brook. Okey lah, kita sekalikan lah Nami, Brook, Franky dan juga Usopp. Keempat-empat mereka ni bounty diorang increase 300 million berry daripada yang lama. Nami dulu 66 juta, sekarang ni dah jadi 366 juta. Brook Brook berapa lah? 83 I think. 83 dulu, dan sekarang ni 383. Brook 383 juta sekarang. Franky dulu 94, sekarang 394. Tapi guys, dekat sini ada something yang saya nak borakkan sebelum saya pergi ke Usopp. Franky, Wanted poster Franky ni kali ni gambar Sunny guys. Gambar Sunny. Gambar Sunny guys. Kenapa gambar Sunny? Mesti ada something tu. Dan kenapa saya nak highlightkan benda ni, sebab saya pun tak ada jawapan kenapa dia letak gambar Sunny kan. Tapi mesti ada jawapan dia. Kalau kita ingat dulu dekat Dressrosa, selepas Dressrosa yang kita dapat Wanted poster baru mereka tu, Sanji punya Wanted poster pun ada something yang interesting, Only Alive. And kita dapat tahu itu ada kaitan dengan Germa 66, at the end-nya lah Germa Kingdom, Vinsmoke Family, semua tu. Dan sekarang ni Oda macam mainkan benda yang sama guys kat sini kalau korang perasan. Tapi what's next saya tak tahulah. Saya masih lagi tak ada teori kenapa dia letak gambar Sunny. So kita tengoklah kenapa nanti. Okay. Dan kemudiannya kita dapat tengok Usopp lah. Dulu Usopp 200 million dan sekarang ni dia dah jadi 500 million. Dan saya dah highlight benda ni dekat saya punya reaction dan juga collab dengan Webro, di mana benda ini sama macam Minggu punya PowerPoint tu yang dekat Dressrosa tu. Nilai buruan Usopp dekat Dressrosa time tu 500 million. Dan sekarang ni pun sama, 500 juta million lah. Okay. Alright, so kita masuk ke orang yang seterusnya, which is ramai orang suka dia ni, of course lah, Nico Robin guys. Akuma no Ko, Demon Child, Nico Robin. Robin, most wanted girl dekat dalam dunia One Piece. Satu-satunya orang yang boleh baca Poneglyph. Sukiyaki tu kita tolak dulu lah ya, kita tolak dulu. Sebab dunia masih lagi tak tahu yang Sukiyaki ada dekat Wano. So sekarang ni Robin seorang je yang boleh baca Poneglyph. Pudding belum lagi, dia punya ability tak working lagi.
So Robin sahajalah yang boleh baca Poneglyph, dan sekarang ni nilai wanted dia adalah 930 juta. Saya expect dia dapat 1 bilion. Saya expect. Tapi dapat 930 million okey lah, pada saya okey je. Dan kita dapat tengok lah akhirnya Robin ni dipandang di mana dia ni sebagai serious threat lah, walaupun belum sampai 1 bilion, tapi dia punya tu dah 930. So like wow, memang dia ni dah di threat lah, sebab kita tahu government memang nakkan dia. Dan bukan setakat tu saja, pirate pun nakkan dia. Kita dah tengok Big Mom dengan Kaido dulu waktu plan diorang punya alliance tu, apa yang diorang cakap adalah kau boleh bunuh semua orang. Ni Big Mom cakap kat Kaido, kalau korang still ingat. Kau boleh bunuh semua orang Kaido, tapi tinggalkan Nico Robin. So kita tahulah Robin ada key untuk pergi ke Laugh-Tale untuk baca Road Poneglyph itu. Okay, so kita pergi pula ke part yang agak kelakar sikit lah, di mana benda ni Oda masih lagi teruskan benda yang sama, and masih pada saya benda tu kelakar lah pada saya. Okay, saya tahu ada orang yang tersinggung dengan benda ni, tapi yelah, nak buat macam mana kan, Oda, kita pun kenal dia. So 3 commander dalam Straw Hat Pirate yang dah cecah 1 bilion ke atas. Kita start dulu dengan nombor 4. Ni kita ikut rank bounty. Bukan Jinbei, tapi Sanji. Dia dah tulis Vinsmoke Sanji guys. Dia tulis Kurohashi Sanji, Black Lake Sanji, kaki hitam Sanji. So Sanji punya bounty adalah 1.032 bilion berry. 1.032. Okay, itu Sanji. Yang ketiga, Jinbei, former Shishibukai, first son of the sea, dan juga helmsman of Straw Hat Pirate, di mana sekarang ni bounty dia adalah 1.100 bilion berry. 1.100 bilion berry. Dan kemudiannya kita pergi pula ke nombor 2. Of course lah, siapa lagi? Roronoa Zoro, di mana Zoro ni ada isu sikit lah bounty dia ni. Dan kita dah dapat confirmation yang bounty dia yang terbaru, nilai wanted dia yang terbaru adalah 1.1 So itulah dia nilai wanted Roronoa Zoro, 1.111. Dia kalau korang nampak tak jauh beza pun, dekat-dekat je. So Zoro still lagi berada dekat nombor 2, kembali balik sebab sebelum ni dia nombor 4 kan. Jinbei turun. Dulu Jinbei nombor 2, Sanji nombor 3. And sekarang ni dah bertukar tempat lah, di mana Zoro naik, Jinbei turun, Sanji pun turun. Macam tu lah. Alright. So saya tak nak borak apa-apa pasal Zoro, Sanji, Jinbei ni, sebab saya dah borak dengan Wibro dekat collab dia, dan saya tahu benda ni agak sensitif sikit isu dia. So saya tahu ramai orang akan cakap saya ni peminat Zoro everything, so saya tak nak borak pasal benda tu lagi. Dan kita dapat tahu wanted Luffy jugalah, walaupun kita dah tahu, iaitu 3 bilion berry. Alright guys, so itu je untuk Straw Hat Pirate saya rasa. Dan yes, itu saja untuk Straw Hat Pirate. Dan kemudiannya kita pergi ke panel ataupun benda yang buatkan chapter ni lagi bertambah hype, iaitu tentang Cross Guild. Okay, untuk Cross Guild ni saya pun tak nak cerita banyak, sebab saya dah buat collab dengan Wibro. Saya rasa saya dah terangkan everything dekat sana, dengan Abang Zaf, Wibro kita. Dan video tu akan keluar insyaAllah esok, mungkin dalam pukul 12 macam tu. So nantikan video tu. So apa yang korang kena tahu adalah tentang nilai wanted diorang. Saya just nak cerita pasal nilai wanted saja. Yang lain tu saya dah borak dengan Wibro lah, like panjang juga kita orang borak tu. So korang boleh pergi tengok kat sana. Okay, nilai wanted untuk mereka, kita dapat tahu yang Cross Guild ni sebenarnya bukannya bagi punya organisation lah. Orang yang create Cross Guild ni adalah Sir Crocodile himself, Mr. Zero Crocodile. He's back finally after, kita dah lama tak nampak dia. Akhirnya kita dapat tengok dia balik. Dia contact Hawkeye untuk join dia selepas Shinshibukai telah pun dibubarkan. And then dia datang ke Pulau Bagi time yang Shinshibukai dibubarkan and Marine datang nak tangkap Bagi tu. Time tu, kalau korang still ingat, yang episod 957 tu, korang boleh tengok tu, di mana kita dapat tengok yang kan Marine datang kan nak tangkap Bagi dekat Bluff Island. Lepas tu Bagi cakap, okay guys, jom kita pergi serang diorang. Tapi Bagi kata dia nak larikan diri. And bila dah keluar chapter yang lepas-lepas ni, yang dah lepas tu, which is yang Bagi jadi Yonko, semua terkejut lah. Semua orang cakap Bagi kalahkan Admiral lah, apalah. Tapi sebenarnya yang selamatkan Bagi daripada Marine tu sebenarnya adalah Sir Crocodile. Dan Sir Crocodile datang ke situ sebab dia nak minta hutang
bagi berhutang dengan dia lah. And then bagi cakap dia tak ada duit and dia tak boleh nak bayar. Lepas tu Crocodile cakap yang dia nak, kalau dia tak boleh bayar, dia just nak jual bagi kepada slavery, nak jadikan bagi hamba, dia nak jual bagi. Tapi bagi cakap janganlah buat macam tu. And then Crocodile cakap dia perlukan money untuk buat company dia yang baru lah, iaitu Crossguard ni lah. And then bagi cakap dia boleh join, dia akan join lah untuk bayar hutang dia. And then kita dapat tengok yang bila Crocodile setuju benda ni, bagi punya orang-orang bawah ni, which is Impel Down punya, yang kalau korang still ingat yang bagi Captain bagi, yang tu kan, yang tu dia orang buat poster yang kita dapat tengok dekat beberapa chapter yang lepas lah, which is poster Crossguard tu, bagi dekat tengah-tengah tu. So semua orang salah faham. I mean, government pun salah faham, Marine salah faham, even viewer pun salah faham. Di mana kita kan ingat bagi, macam mana bagi boleh ajak Mihawk dengan Crocodile out of nowhere? Rupanya tak lah sebenarnya. Okay, so diorang memang tak puas hati lah lagi-lagi Crocodile. Tapi at the end nya diorang terpaksa mainkan juga benda ni sebab diorang cakap ada benefit daripada apa yang berlaku sekarang ni. And diorang just layankan aje lah, Crocodile dengan Mihawk just layankan je sebagai eksekutif baru dalam Crossguard lah, iaitu Mihawk dengan Crocodile lah. Okay, banyak, kalau korang nak lagi detail, korang pergi tengok collab tu esok. Korang boleh tengok collab tu. Okay, untuk Wanted baru, Crocodile, Mihawk dan juga bagi pun sebenarnya dah diterangkan dekat dalam collab Wibro sebenarnya. So okay lah, tak apalah, saya just bagi tahu dekat sini. Crocodile 1.965 1.965 billion berry. Hawkeye ni hype lah, 3.59 betul lah, 3.590 Hawkeye Takanome. Dan untuk bagi 3.189 kalau tak silap saya. Yes, 3.189 billion. Okay, so saya tak nak borak apa-apa sangat pasal benda tu sebab dah diborakkan dengan Wibro. Saya minta maaf pasal Crossguard ni, saya tak nak cakap apa-apa sebab dah ada pun video tu dekat Wibro. So korang, kat Wibro pula, dekat channel ni. Tapi esok guys, esok. So nantikan sebab dalam tu memang like kita orang kupas habis-habis lah pasal Crossguard ni. Tapi insyaAllah in the next time saya akan cerita pasal Crossguard ni juga. Sebab Crossguard ni sendiri saya memang interesting nak borakkan dengan korang, because ada banyak karakter favourite saya dalam ni. Ada Crocodile, Mihawk semua, bagi. So memang tak sabarlah untuk kita tengok what's next for Crossguard. So seterusnya kita pergi pula ke Kamabaka Queendom. Kita dapat tengok yang RA, Revolutionary Army punya commander telah pun kembali daripada Marijoa. Tapi waktu awal saya ingat Sabo ada dekat situ, tapi Sabo tak ada. Semua ada, commander dia semua ada. Ada Karasu, Lindbergh, Morley, ada. Diorang ada dekat situ. Tapi Sabo tak ada. Dan kita dapat tengok yang Kuma pun telah pun kembali ke Revolutionary Army, menyertai semula Revolutionary Army. Tapi itu bukan dia lah. Okay, itu bukan Kuma yang kita kenal lah. And benda tu like sedih lah sebenarnya. Kalau korang boleh tengok reaction saya tu like, korang boleh tengok lah. Tengok je lah reaction saya, nanti korang faham lah. Bila dia cakap dengan Dragon tu kan, I see your wish, I see your command, macam itu bukan Kuma guys, itu bukan Kuma. Dia sedih lah. Even Koala pun nangis. Saya harap Kuma somehow somewhere boleh dapat diri dia balik. Mungkin Lindbergh boleh baiki balik. Kita tahu Lindbergh saintis juga. Dia pandai-pandai juga dalam sains-sains punya hal ni. So mungkin dia boleh baiki Kuma or something. So saya harap Kuma boleh kembali balik ke diri dia. And itulah dia tentang Kuma. Dragon pun ada dalam chapter kali ni. Hype juga. Walaupun dia masih lagi tak buat gerakan dia. Tapi still lagi lah. Walaupun panel dia, satu panel tu saja dengan Kuma boleh buatkan air mata orang menangis lah. Serius saya cakap. Dan kita dapat tengok yang ada orang call Queendom ni, iaitu kawan bakar. Ada orang call Revolutionary Army, Koala angkat. Lepas tu dia cakap lah, it's me, Sabo. Dan Marine tengah dengar perbualan mereka. Saya terkejut juga kenapa diorang tak gunakan yang macam, kalau korang ingat yang ada satu alat dekat dalam dunia One Piece ni, bila dia call, orang lain tak boleh trace. Ada satu siput tu juga. Ada dulu dekat Revolutionary Army, saya tak ingat episod berapa, 500 lebih ke 300 lebih, saya tak ingat. Dulu lah, lama dah. So korang boleh tengok tu ada macam siput ni dan Mushi tu, sebelah dan Mushi tu ada lagi satu siput, di mana siput tu tak nak bagi orang lain dapat dengar perbualan dia orang. So kita tengoklah sama-sama what's next. Adakah jawapannya di next chapter minggu depan, kita tak tahu. Adakah
lambat lagi ke apa, masih lagi tak tahu lah. Tapi saya harap kita dapat jawapan secepat yang mungkin lah. Sebab benda ni besar jugalah, melibatkan kerajaan Alabasta, Vivi, Sabo dengan apa yang jadi Flame Emperor semua tu kan. So ya, saya harap sangat kita dapat jawapannya secepat mungkin. Tapi kalau tak dapat pun tak apalah. Dan itu je kot untuk analisis ataupun review chapter 1058. Di mana macam saya cakap tadi lah, Sabo punya hal tu saya harap kalau boleh kita dapat jawapannya secepat mungkin lah. Dan itu sekarang ni memang main fokus saya rasa dalam dunia One Piece ni, selain daripada Cross Guard. So ya, itu je lah. So ladies and gentlemen, itu sahaja daripada saya untuk video review ataupun analisis chapter 1058. So kita dah masuk ke part di mana saya nak borak dengan korang semua tentang gathering One Piece YouTuber Malaysia. Okay, gathering tu kita akan tengok One Piece Film Red bersama-sama dalam satu wayang yang sama pada 24 September 2022. 24 September 2022 itu tarikhnya. Itu tarikhnya. Masanya pukul 3 petang. Kalau ada lari waktu ke apa, nanti saya akan cerita dengan korang lah. Saya akan buat video, saya akan terangkan kat korang balik. Tapi sekarang ni anda confirm pukul 3 petang dan 24 September 2022. Dekat mana? Dekat NU Central. KL Central. KL Central. So dia memang senang lah kalau korang nak datang KL Central lah kan. Kalau korang daripada utara ke, daripada selatan ke, KL Central tu like hub untuk kereta api. So pergi KL Central, adalah NU Central kat situ. Pergi JSC ni, dekat situ. Okay, so ID Studio akan bagi 2 tiket untuk subscriber ID Studio kepada korang yang dah support channel ni daripada dulu lagi. Channel yang lama yang ada 5,000 lebih tu sampai sekarang ni, yang masih lagi kekal setia dengan ID Studio. Walaupun saya tahu ID Studio dah tak banyak video, edit pun dah kurang, tapi masih lagi ada yang support. So saya nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang support, tak henti support saya, backup saya. Kadang-kadang kalau ada macam orang baru datang tak faham dengan konsep saya punya video, and korang bagi tahu dekat diorang tentang ID Studio semua. Kalau korang ada yang share video saya, channel saya harap korang share lah untuk naikkan balik ID Studio. Sebab macam saya pernah cakap dulu, ID Studio ni dulu satu hit yang out of nowhere lah sebenarnya. Saya cakap hit dia cepat lah, ramai orang datang semua. Tapi sejak semenjak ni ID Studio dah lama-lama makin kurang lah. Tapi tak apalah, yang ada ni pun saya memang bersyukur. Terima kasih sebab masih lagi layan. Okay, so untuk tiket, macam mana korang nak menang giveaway ni? Saya akan bagi 2 tiket. Tapi saya akan cari 3 pemenang. Saya akan cari 3 pemenang. Di mana 2 pemenang saya akan bagi tiket, satu lagi pemenang ni saya akan bagi satu hadiah misteri lah. Apa hadiah misteri tu saya tak boleh bagi tahu lah kat sini. Tapi ini hadiah misteri lah. Menang baru korang akan dapat. So macam mana korang nak enter benda ni? Okay, senang sangat nak enter benda ni. Kat dalam video ni ada comment section kat bawah kan? Korang just comment je, saya free 24 September 2022 3 petang. Saya ulang, komen dekat bawah, saya free 24 September 2022 3 petang. Saya harap korang betul-betul serius. Kalau yang masuk peraduan giveaway ni, yang betul-betul nakkan tiket free ni, saya harap betul-betul korang free pukul 3 petang 24 September 2022 tu. Tarikh tu, masa tu saya harap korang free. Dan ya, saya harap korang free lah sebab benda ni melibatkan duit. Duit saya sendiri personally. So macam ni korang tahu, saya kena jujur dengan korang, ID Studio ni masih lagi tak boleh generate duit. So ianya income saya daripada tempat lain lah, bukannya daripada sini, daripada YouTube ni. Dulu saya jujur ada dulu, tapi dah channel tu dah tak ada. So yang baru ni masih lagi belum eligible lagi untuk dapat buka money try. So sebab kalau korang perasan video saya mana ada iklan. So masih lagi belum ada. So saya harap korang yang menyertai ni betul-betul serius. 24 September 2022 3 petang. Serius, free. Okay, so saya akan cari 2 pemenang lah. Just komen dekat bawah saja. Komen kat bawah, saya free 24 September 2022 3 petang. Kalau korang komen selain daripada benda tu, saya memang tak layan lah. Saya anggap korang tak nak masuk giveaway ni. Alright, okay. Dan apa syarat-syaratnya? Mudah. Bila kata kalau korang menang, contohlah, okey dah, saya bagi contoh lah, saya Adam, saya menang, saya tulis kat komen kat bawah, saya free 24 September 2022 pukul 3 petang. Saya komen, and then okey, ID Studio pilih saya menang. So ID Studio punya team, pasti ni saya lah, saya akan contact orang tu.
saya akan minta dia beberapa benda. 2 benda je saya akan minta. Benda yang pertama adalah saya nak tengok bukti yang channel ini telah pun awak subscribe. Okay. Dan saya harap tak adalah yang just datang sini nak giveaway, dia tekan subscribe, lepas saya dah bagi tu dia tekan balik butang unsubscribe tu. Tak subscribe balik. Janganlah macam tu. Okay. Dan yang kedua, saya nak bukti dah follow Instagram ID Studio. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, ID Studio ada Instagram. Kat sana kita orang update everything. Video kalau hari-hari yang dah nak keluar video tu, kita orang akan update dekat sana lah pukul berapa. Kita orang tak update dekat community post ke apa ke, memang tak ada dah. Kita orang update dekat Instagram. So pergi follow Instagram ID Studio. Dan kalau tak ada Instagram tak apa, saya faham. Tapi kalau tak ada tu betul-betul tak ada lah. Okay. Jangan ada tapi tak nak follow. Okay. Itu antara awak dengan Allah lah. Antara awak dengan Tuhan. Kejujuran tu. Okay. Kalau awak di Instagram tapi awak tak follow, awak menang, awak tak follow, awak cakap saya tak di Instagram, itu antara awak dengan Tuhan lah. Saya tak nak masuk campur lah. Okay. Tapi kalau tu betul-betul follow Instagram ID Studio, subscribe ID Studio, settle. Kalau tak di Instagram tak apa, saya faham. Tapi pastikan betul-betul memang tak ada. Alright. Okay, itu je. Basic, simple. Saya akan cari 3 pemenang. 2 pemenang ni akan dapat tiket tu. Dan satu lagi pemenang, dia takkan dapat tiket tu, tapi dia akan dapat benda lain. Okay. So itu saja daripada saya untuk giveaway ni. Saya harap korang faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. So kita jumpa lagi dalam the next video. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah kat bawah pendapat korang tentang chapter 1058 ni ke apa ke. Jangan lupa untuk sertai giveaway tu. Just komen. Saya free 24 September 2022 3 petang. Itu sahaja. Komen je kat bawah, and kita orang akan announce secepat yang mungkin. Saya akan announce benda ni next week. Tarikh tutupnya bila? Tarikh tutupnya bila chapter 1059 keluar. Hari Jumaat next week. Itu tutup dia. Dan kita orang akan cari pemenang secepat mungkin, sebab saya nak finalisekan benda ni secepat mungkin lah. Alright, untuk part ID Studio. Alright guys, so itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye bye.